Ada juga kata, wah habis tu Muhammad Salah macam mana? Setiap kali dia sujud lepas dia gol tu, dia pakai baju Standard Chartered. Bahawa ni ada asatizah ataupun ustaz yang timbulkan persoalan bahawa menyertai marathon Standard Chartered, salah satu event marathon terbesar di Malaysia yang melibatkan 40,000 lebih partisipan, dan menimbulkan persoalan bahawa itu adalah satu tindakan yang tidak bertepatan dengan syariah ataupun disebutkan sebagai haram lah. Sebab itu adalah Standard Chartered adalah bank yang berasaskan riba, melakukan bisnes riba, dan riba ni clear as the sun, haram dalam Quran. Menyertai, menyokong, memeriahkan, mengangkat lagi brand tersebut termasuk dalam kita menyokong riba. Menimbulkan pelbagai pendapat dalam kalangan masyarakat dan juga agamawan-agamawan dan ilmuwan yang membaca dan respon. Kalau kita boleh pecahkan kepada dua, ini salah seorang sahabat saya pun mengemukakan pandangan ni untuk kita bincangkan dengan lebih tertib. Yang pertama adalah clear cut involved dengan riba ni. Of course kita deal, kita ambil atau kita beri riba, kita sign kontrak riba, kita purchase whatever dengan loan riba, itu clear cut. Dan hadis-hadis ataupun ayat Quran yang menceritakan tentang riba ni clear cut haram, dan Nabi SAW pun menekankan banyak aspek tentang haramnya riba tu yang menyebabkan inequalities, kesenjangan kaya miskin ni akan terus melebar dan berlaku banyak bentuk kezaliman. So yang dalam konteks ni direct haram ni agak established lah, termasuk bekerja dalam institusi yang buat kerja-kerja riba ni straight deal dengan department yang sign offer, sale. Tapi ada juga satu lagi bahagian ni dia panggil indirectly involved. Contoh orang tu buat IT service untuk bank riba. So apa hukum dia buat tu? Atau dia adalah company security yang jaga bangunan bank tu, tapi bank tu buat bisnes riba. So itu indirect punya discussion tu ada perbezaan dan pertentangan pandangan lah dalam kalangan ulama. Ada yang mengambil pandangan lebih warak, yang lebih straightforward bahawa haram, whatever that builds to enable, membolehkan, melancarkan, semua tu termasuk dah haram. Ada yang berpandangan tidak, ia tidak. Misalnya seperti kita jual pisau, orang boleh guna untuk potong buah atau sembelih kurban, atau orang boleh guna untuk bunuh, ataupun babi tak sembelih kan, babi tak ada tengkuk, macam mana nak sembelih, apa-apa yang lain lah, anjing ataupun buat benda-benda haram lah. So dia ada pandangan, tapi pandangan tu juga dibidas bahawa ada ruling dalam fiqh bahawa jual anggur umumnya halal, tapi kalau kita jual jadi supplier kepada syarikat yang buat minuman tu, kita tahu explicitly jadi haram. So polemik ni memang agak polemik yang berasas di dua-dua belah pihak. Perbincangan tu agak tegang dan niat semua adalah untuk memastikan tidak tergelincir dalam perkara-perkara yang diharamkan. So dalam konteks running ni, so antara lain kata Standard Chartered ni ada Islamic punya bahagian juga, Sadiq. Ada juga kata, wah habis tu Muhammad Salah macam mana? Setiap kali dia sujud lepas dia gol tu, dia pakai baju Standard Chartered. On the personal note, saya sebagai penyokong Liverpool sejak kecil tak pernah beli jersey Liverpool sebab dulu Carlsberg, sekarang Standard Chartered. So saya on personal level, saya mengelakkan diri saya untuk mengiklankan apa saja bentuk bisnes ataupun company yang buat perkara-perkara yang bertentangan dengan syariah. Tapi untuk umum ni, yang lebih sesuai mengeluarkan pandangan ni tentulah Mufti dan juga Council of Ahli Jawatankuasa Fatwa untuk melihat lebih holistik, kerana dia ada banyak pertimbangan yang perlu dilihat dalam tu. Contoh, kita ada satu ruling yang sangat popular diterima umum, misalnya harus invest dalam ASB. Kalau kita ambil pandangan yang disebut oleh ustaz yang mengharamkan ni, bahawa kalau ada campuran, ada orang kata ini ada Sadiq punya bisnes pun, kita Islamic business, dan dikata kalau bercampur antara halal dan haram maka jadi haram. Tapi dalam konteks ASB, kita semua tahu besarnya dana tersebut tak cukup untuk diinvest semua dalam Islamic, dan sebagainya masih duduk di dalam kaunter-kaunter tidak patuh syariah, dan secara mengambil kira pertimbangan siasat syariah, aset umat Islam, manfaat kepada kebanyakan pelabur, dirulingkan sebagai harus. Tapi boleh je kita ambil pandangan peribadi, haram, tak letak ASB sebab nak lebih warak. Tapi untuk bagi pandangan umum ni, saya rasa yang lebih layak bagi pandangan adalah ahli jawatankuasa fatwa, dan ia tidaklah, kita boleh rasa semudah itulah, patutnya haram je lah. Tapi ia tidak semudah itu. Tenang, ia tidak semudah itu. Ada pertimbangan yang perlu difikirkan, dan mungkin kena wujudkan alternatif kompetitor, bank Islam run ke ataupun bank-bank yang boleh menandingi, dan prestige dia adalah mengundang pelari-pelari dan turis dari seluruh dunia datang tu. So dia adalah dia punya pertimbangan tu. So saya tak nak bagi jawapan clear cut yes or no. Kalau level peribadi, of course saya ada preference saya, tapi ini adalah antara isu-isu yang lebih aula majlis-majlis fatwa dan mufti ni keluarkan pandangan daripada kita sibuk
sibuk bincang benda-benda yang mungkin hanya terpencil yang dibesar-besarkan, sedangkan ini melibatkan lifestyle, melibatkan image di peringkat publik. Mungkin nasihat saya pada diri saya terlebih dahulu adalah kita lebih tertib dalam menimbang sesuatu perkara, dan saya rasa kita perlu manfaatkan saluran yang ada. Negara Malaysia ni negara paling banyak mufti di dunia, so saya rasa sepatutnya proses ini lebih wajar dipercepatkan dan dijelaskan dengan baiklah kepada masyarakat.